اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Isi surau, isi surau, tuan-tuan imam, bilal, para asatizah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat lagi bersama-sama kita pada malam ini menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya untuk kita mengambil beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam kehidupan kita. Walaupun kita tahu bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat banyak ini tidak mampu untuk kita capai semuanya, tetapi kita cuba insya-Allah untuk mengambil seberapa banyak yang boleh untuk kita fahami dan untuk kita amalkan bersama-sama mengikut kefahaman yang dikehendaki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan kepada kefahaman para ulama yang mu'tabar. Hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di mana biasa sebelum kita mulakan hadis berkenaan dengan adab, kita bincangkan tentang menama, letak nama dan sebagainya sebelum kita bincangkan perkara sedemikian. Di mana biasa kita bincangkan dulu beberapa perkara yang dikatakan oleh Imam Muslim rahimahullah sebagai asas-asas utama dalam kita berurusan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah nyatakan pada minggu yang pertama pada bulan yang sebelum ini, perkara pertama antara perkara terpenting betapa besarnya amaran tegahan untuk berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bicarakan dengan panjang lebar apakah yang dimaksudkan dengan dusta dan sebagainya. Perkara kedua yang juga telah kita bincangkan bulan lepas, iaitu larangan untuk berbicara, untuk menyampaikan semua yang kita dengar. Tak semua yang kita dengar, tak semua yang sampai kepada kita itu adalah benda-benda yang sahih. Maka tak semua perkara boleh kita sampaikan, boleh kita sebarkan. Dia mesti ada kaedah, mesti ada cara, ya. Kerana kalau kita sampaikan semua perkara tanpa usul periksa, maka akan berlakulah perkara-perkara yang mungkin dusta, yang mungkin tidak benar, ataupun kita menyampaikan perkara-perkara yang tidak sampai kepada akal fikiran manusia, boleh menyebabkan satu fitnah dan sebagainya. Perkara ketiga yang nak kita bincangkan pada malam ini, iaitu an-nahyu 'anil riwayah 'anil du'afa wa ihtiyati fi tahammuliha, atau kama qala Imam Muslim atau Imam Nawawi rahimahullah, iaitu tegahan larangan untuk kita meriwayat daripada para perawi yang dhaif, serta berhati-hati dalam mengambil pengriwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak jenis. Kita pun sedia maklum, orang yang menyampaikan agama tak semuanya orang agama. Orang agama pun tak semuanya mempunyai disiplin ilmu agama yang tinggi. Itu kita semua tahu, kan? Kita semua belajar dalam satu kelas, bukan semua orang menjadi. Dalam apa-apa bidang pun sudah pasti ada orang yang berjaya dan ada orang yang tidak berjaya. Belajarlah tinggi mana, belajarlah di mana pun, sudah pasti ada perkara yang dia mampu faham dan ada perkara yang dia tak mampu nak faham. Itu juga dalam bidang agama. Tak semua orang itu allamah. Allamah ni maksudnya orang yang mengetahui semua perkara. Tak ada.
Ada perkara yang dia tahu, ada perkara yang dia tak tahu. Sebab itu, kalaulah ada orang yang ditanya semua perkara dia boleh jawab, maka dia menjadi satu perkara yang agak pelik. Semua dia tahu. Itu agak pelik. Secara perinci. Sebab ilmu agama ini perkara yang luas. Sebab itu di sana ada larangan daripada kita mengambil riwayat, mengambil hadis daripada para perawi yang dhaif, para perawi yang lemah. Apakah maksud para perawi? Perawi ini adalah orang-orang yang membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menyampaikan hadis Nabi, orang-orang yang membawa hadis Nabi, orang-orang yang mengambil hadis Nabi dan menyampaikannya dinamakan sebagai para perawi. Rawi. Rawi itu adalah orang-orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para perawi ini mengikut kata ulama dia ada macam-macam jenis. Ada perawi yang siqah yang boleh dipercayai, ada perawi yang benar, ada perawi yang lemah, ada perawi yang dusta, ada perawi yang mungkar, ada perawi yang matruh yang kena tinggalkan, ada perawi yang ulama kata matruh yang kena lempar. Dia macam-macam jenis. Ya. Yang sampai dekat kita hadis sahih, maknanya perawinya semua perawi yang siqah, yang benar. Kalau ada perawinya perawi yang lemah, maka hadis itu akan jadi hadis lemah, dhaif. Kalau ada perawinya yang disifatkan sebagai perawi yang pendusta, maka hadis itu adalah hadis yang palsu. Kalau ada perawi yang orangnya matruk, yang ditinggalkan, maka hadisnya adalah hadis yang terlalu lemah, juga tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Ya, sebab itu kita dah katakan bahawa bukan semua hadis dhaif boleh kita jadikan hujah, dan bukan semua hadis dhaif kita kena tolak. Hadis dhaif ini banyak dia punya peringkat. Dia berdasarkan kepada sejauh mana, setinggi mana peringkat perawi. Ya, sebab itu kalau ada orang kata apa salahnya beramal dengan hadis dhaif? Kalau secara mutlak tak betul. Bukan semua hadis dhaif boleh kita amal. Dia ada syarat-syarat. Ada pula orang kata semua hadis dhaif tak boleh beramal. Juga pandangan yang salah. Bukan semua hadis dhaif itu kita kena tolak. Ya, kerana ada kategori hadis dhaif yang boleh kita amal, dan ada kategori hadis dhaif yang tak boleh kita amal. Ya, itu perkara-perkara yang dibincangkan oleh ulama. Maka kita sebagai orang awam, sebagai orang yang kurang mendalami ilmu ini, maka kita takut dengan ulama yang disifatkan sebagai yang tadalla. Hadis ini sudah mendaging, sudah menjadi jiwa mereka. Pagi, petang, tidur, makan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga pernah ceritakan ada seorang imam perawi, bila dia nak meninggal dunia, dia ceritakan bahawa dia mulutnya asyik menyebut nama perawi. Sebab kehidupannya biasa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an haddatsana, an Yazid, an Zuhair. Mulut dia begitu sebab dah biasa mungkin. Gitulah mulut dia. Bila orang nak suruh dia ucap la ilaha illallah, sebab man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, kan? Sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk syurga. Orang tak tahu macam mana nak buat dekat dia. Suruh dia mengucap, dia pergi sebut nama orang lain. Akhirnya ada di kalangan mereka yang cerdik, mereka pun mengambil hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Mereka tengok dia punya sanad dan mereka bacakan sanad itu kepada orang yang nak mati. Ulama, imam yang nak mati. Kata orang tu an fulan bin fulan, dia pun sambung an fulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Akhirnya dia pun meninggal dunia. Ya? Sebab sudah mendaging hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup dia dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Sebab itu Imam Muslim rahimahullah meletakkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan untuk kita mengambil hadis daripada perawi yang lemah.
rawi yang lemah. Di sana ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayakunu fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun ya'tunakum min al-ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftununakum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir zaman, akan wujud, akan berlaku di akhir zaman, akhir umatku, unasun, golongan manusia, yuhadithunakum, akan berbicara dengan kamu, akan menyampaikan kepada kamu, malam tasma'u, sesuatu yang tidak pernah kamu dengar, antum, kamu tak pernah dengar, wala aba'ukum, dan bapa datuk nenek kamu pun tak pernah dengar. Fa iyyakum wa iyyahum, maka berhati-hatilah kamu dengan mereka dan berwaspadalah dengan mereka. Ini satu tegahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dengan makna yang lain, yakunu fi akhir zaman, akan berlaku pada akhir zaman, dajjalun, Dajjal ini bahasa Arab bermaksud pendusta, penipu, yang buat banyak kerusakan, itu Dajjal. Kazzabun, para pendusta. Ya'tunakum minal ahadis, yang mendatangkan kepada kamu daripada ahadis-hadis. Bima lam tasma'u antum, yang tak pernah kamu semua dengar. Wala aba'ukum, dan bapa-bapa kamu pun tak pernah dengar. Fa iyyakum wa iyyahum, berhati-hati kamu semua, wa iyyahum, daripada dan amaran daripada kepada mereka, la yudillunakum, agar mereka itu tidak menyesatkan kamu, wala yaftununakum, dan tidak menimbulkan fitnah ke atas kamu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberi gambaran perkara-perkara yang berlaku pada akhir zaman. Antaranya kemunculan banyak pendusta-pendusta yang dinamakan sebagai Dajjal. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan mereka ini sebagai Dajjal. Kita sedia maklum kalau Dajjal wahid, kalau Dajjal yang satu tu satu je lah. Tapi ini Dajjalun, ini sifat-sifat orang-orang yang membuat kerosakan. Kazzabun, yang pendusta. Apa kerja mereka? Kerja mereka mendatangkan hadis-hadis yang tak pernah kamu semua dengar. Wala antum wala aba'ukum, dan juga datuk nenek kita tak pernah dengar. Kita tak apalah, mungkin kita ni tak sampai banyak hadis kepada kita, tetapi kalau ulama besar tak pernah dengar, tak wujud dalam kitab-kitab hadis, apa maknanya? Ya, kadang-kadang sampai kepada kita perkara-perkara yang pelik, tak pernah kita dengar, tak tahulah siapa yang mencipta. Orang Melayu ke ataupun orang Arab. Orang Melayu ni juga banyak hadis-hadis yang pelik-pelik. Nak cari istilah bahasa Arab ni tak jumpa langsung, sebab dalam Melayu je. Contohnya itulah payung emas, datang daripada mana payung emas pun tak tahu. Ingat kat syurga tu payung tu emas, semuanya emas. Kalau semua emas, payung tu adalah benda kecil je payung tu. Itulah banyak perkara-perkara yang tiada asal usul, yang bila kita cari, kita tak jumpa, tak berjaya untuk kita jumpai. Siapakah yang penyebarnya, siapakah yang penciptanya? Golongan-golongan orang pendusta. Pernah satu hari seorang Khawarij berkata, setelah dia bertaubat, dia pun berkata, unzuru amman ta'khuzuna dinakum, wahai orang yang beriman, wahai para sahabat, kata dia, wahai rakan-rakan, hendaklah kamu lihat daripada mana kamu ambil agamamu.
hadis tu kita ambil daripada mana? Tengok, perhatikan daripada mana kita ambil hadis kita. Kerana kami, kata golongan kepada kata Khawarij yang sudah bertaubat ini, kata dia, kerana kami dulu iza hawaina amran, kalau kami tengok satu perkara itu baik, sayyarnahu hadis, kami akan jadikan hadis untuk menyokong. Kami akan cipta satu hadis untuk menyokong. Banyak hadis-hadis palsu yang tersebar dalam masyarakat kita. Ya, sebab itulah peranan golongan ulama ini, bagaimana imam-imam yang mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menapis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun mampu untuk mengetahui manakah satu hadis yang sahih, mana satu hadis yang hasan, dan mana satu hadis yang dhaif. Antaranya juga berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna asy-syaitana la yatamatsalu fi surati ar-rajul fayati al-qauma fayuhaddithuhum bil hadith min al-kadhib fayatafarraquna fayaqulu ar-rajul minhum sami'tu rajulan a'rifu wajhahu wa la adri ma ismuhu yuhaddits atau kama qala radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya apa? Sesungguhnya syaitan, berkemungkinan syaitan itu menyerupai bentuk manusia, lantas dia datang kepada satu kaum, menyampaikan hadis yang dusta kepada kaum itu, lantas mereka berpecah kerana. Banyak hadis-hadis palsu yang boleh menyebabkan bangsa masyarakat itu berpecah. Kalau kita tengok contoh, antaranya ada hadis yang menceritakan, banyak di kadang-kadang hampir kepada syirik, ya. Contohnya satu hadis yang dicipta dan hadis itu bertentangan dengan akidah. Apa katanya? Lau ahsana zannaka bil hajar, kalau kamu bersangka baik dengan batu, katanya, maka batu itu boleh beri manfaat kepada kamu. Itu juga hadis, ya, tetapi ini hadis yang palsu, hadis yang dusta, boleh membawa kepada syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ar-rajulu minhum, salah seorang daripada mereka berkata, aku mendengar seorang lelaki yang aku kenal wajahnya, tetapi aku tak tahu namanya, yang menyampaikan hadis ini. Nah, ini suasana yang berlaku, ya, pada zaman selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya juga Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang masyhur, Abdullah bin Amr bin As berkata, inna fil bahri syayatina masjunah awsaqaha Sulaiman yushika an takhruja fataqra'a 'ala an-nasi Qur'ana atau kama qala radhiyallahu anhu. Sesungguhnya di dalam laut terdapatnya kumpulan syaitan yang terbelenggu, yang terpenjara, yang diikat oleh Nabi Sulaiman, kata Abdullah bin Amr bin As, yushika an takhruja, hampir-hampir kelompok syaitan ini nak keluar dan akan membacakan kepada manusia sesuatu yang dinamakan sebagai Al-Quran, tetapi ini adalah dusta. Dia adalah satu dusta, dan dia adalah satu yang direka cipta dan disandarkan kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beberapa pandangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara-perkara yang berkait rapat dengan kumpulan-kumpulan pendusta-pendusta yang perlu kita sama-sama hindari. Juga berlaku pada zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada satu hari, seorang lelaki yang bernama Bushair datang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bushair bin Ka'ab datang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bila dia nampak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Bushair pun menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Bushair, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bushair pun membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ibnu Abbas la ya'tan li hadis,
Ibn Abbas seolah-olah tidak mempedulikannya. Tak tengok pun Bushair ini. Wah, tak tahu je. Itulah lebih kurang. Bushair Ibn Ka'ab menyampaikan hadis, tetapi Ibn Abbas tidak mempedulikan Bushair. Maka kata Bushair kepada Ibn Abbas, "Ya Ibn Abbasin, mali la araka tasma'u li hadithi uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'." Wahai Ibn Abbas, kata Bushair, kenapa aku tengok kamu tak nak mendengar hadis yang aku baca, katanya. Bukankah aku menyampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tasma', tetapi kamu tak nak dengar? Kata Bushair kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maka Ibn Abbas itu menjawab, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilayhi bi adanina falamma rakiba an-nasu sa'aba wal dhalul lam na'khus minan nas illa ma na'rif atau kama qala radhiyallahu anhu." Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dulu kalau kami dengar seorang lelaki berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibtadarathu absaruna," nescaya pandangan kami akan menghala kepada-Nya. "Wa asghayna ilaihi bi adhanina," nescaya kami akan bagi perhatian sungguh untuk kami dengar. Itu zaman dulu, kata Ibn Abbas. Dulu kalau ada orang sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya akan mengalih pandangan kami ke arahnya. Akan kami dengar sungguh-sungguh, kata Ibn Abbas. Falamma rakiban nasa sa'ba wal zalul, akan tetapi bila manusia menaiki unta yang susah dan unta yang senang, ini perumpamaan, kiasan. Apabila manusia sudah menaiki unta yang susah dan unta yang senang, maknanya bila manusia sudah tak peduli apa yang disampaikan, dia ambil ada tanpa usul periksa, dia ambil ada tanpa ada kajian, tanpa dia tahu siapa yang menyampaikannya, lam na'khus minan nas, kata Ibn Abbas, kami dah tak terima daripada manusia, illa ma na'rif, kecuali apa yang kami tahu. Ya, itu zaman Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana tabi'in menyampaikan sesuatu kepadanya. Apatah lagi zaman ini, banyak sangat perkara-perkara yang kita lihat kadang-kadang tiada asal usulnya, tetapi dia dijadikan sebagai seolah-olah perkara asas, ya. Dijadikan hukum asas, tetapi hukum itu berasaskan kepada hadis yang lemah, hadis yang palsu, ya. Banyak perkara-perkara yang kita perlu sama-sama perhatikannya berdasarkan kepada pandangan ulama yang utara. Kalau kita sendiri pandai-pandai pun tak boleh juga, kan? Sebab kita ini pun tak berapa cukup ilmunya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada hadis yang senang dipahami, dan juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sukar difahami. Ada kadang-kadang kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yajma' baina tamr wal busr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dicampur tamar kering dengan tamar muda, larang. Kalau kita faham, maknanya haram. Itu yang kita faham, haram. Tetapi kita kena melihat pandangan ulama. Kan? Ulama kata makruh. Kenapa tak boleh? Tak boleh itu maksudnya bila diperam di dalam satu tempat. Bila tamar muda, tamar kering diperam dengan tamar muda dalam satu tempat, dia boleh mempercepatkan dia jadi arak, maka tak boleh. Itu kupasannya. Ya, kalau kita main ambil aja, maka dengan sewenang-wenang ni kita kata ia adalah haram. Siapa campurkan kismis dengan tamar, haram. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham mengikut kepada kefahaman para ulama yang mulia. Itulah dia perkara yang ketiga yang menjadi asas kepada kita
dalam kita berurusan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena memastikan bahawa hadis-hadis yang sampai kepada kita merupakan hadis-hadis yang sabit, hadis-hadis yang benar, yang telah disusun oleh para ulama. Hanya tinggal kepada kita untuk memahaminya dengan kefahaman yang baik dan tidak menyeleweng dalam kefahaman terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita sewenang-wenangnya membeli buku apa sahaja yang kita nak tanpa kita memerhatikan adakah penulisnya merupakan penulis yang ada sistem, yang berautoriti, penulis yang bukan mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa usul bahasa. Itu juga kita kena perhatikan agar kita tidak menggunakan hadis-hadis yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masuk kepada kitab Al-Adab dalam Sahih Muslim. Kita dah bicarakan tentang sunatnya menukar nama-nama yang buruk kepada nama-nama yang baik. Kita dah katakan bahawa nama buruk pun tak boleh, nama yang terlalu baik pun tak berapa elok, makruh. Kita dah bicarakan Rabah, orang yang sentiasa dapat untung, Barrah yang amat baik, juga ditukar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada nama yang lain. Seperti mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya daripada Muhammad bin Amr bin Atha, haddatsatni Zainab binti Abi Salamah qalat kana ismi Barrah سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ودخلت عليه زينب بن جحش واسمها برة فسماها زينب أو كما قال رضي الله عنها. Satu hadis yang lain, سميت بنتي برة فقالت لزينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم قالوا بمن نسميها قالت سموها زينب أو كما قال رضي الله عنها. Maksudnya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab binti Abi Salamah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab binti Abi Salamah yang merupakan anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Abi Salamah, ibunya bernama Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan bahawa Zainab binti Abi Salamah dilahirkan selepas kewafatan bapanya Abu Salamah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan ibunya, yakni Ummu Salamah. Nama sebenar Zainab binti Abi Salamah adalah Barrah. Zainab binti Ummi Salamah berkata, adalah namaku sebenar adalah Barrah, yang baik, yang terbaik, itulah. Fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab. Lantas dinamakan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Amr bin Atha berkata, aku menamakan anak perempuanku dengan nama Barrah, baik. Faqala li Zainab bintu Abi Salamah
Maka berkata Zainab binti Abi Salamah kepadaku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada nama ini nama Barrah. Aku dulu dinamakan Barrah, kata Zainab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la tuzakku anfusakum, jangan kamu rasa baik sangat diri kamu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lamu bi ahli al-birri minkum, hanya Allah sahaja yang mengetahui di kalangan hamba-hambanya orang yang baik. Maka para sahabat pun bertanya, bima nusammiha, kami nak namakan dengan nama apa? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, samuha Zainab, namakanlah dia dengan Zainab. Ya, ini jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menukar nama-nama yang buruk kepada nama-nama yang baik, dan nama-nama yang terlalu mengangkat diri kepada nama-nama yang lebih baik. Ya. Kalau dalam orang Melayu ni rasanya tak adalah nama-nama yang terlalu baik. Kan, tak ada. Khairul bariyah, ada tak? Khairul bariyah, ya. Sebaik-baik manusia. Ya, itu juga mungkin kita kata nama yang terlalu tinggi. Khairul bariyah. Memang dia dalam Al-Quran, ya, tapi tak semuanya sesuai untuk kita namakan. Khairun nas, ada kan nama Khairun nas? Khairuddin, ya. Apa tu? Agama yang baik. Kita lebih kurang nama-nama yang mungkin ada dalam masyarakat kita. Kita tangguhkan sedikit. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, walhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Itu bab berkenaan dengan istihbab taghyir ism al-qabih ila al-hasan. Galakan untuk menukar nama yang buruk kepada nama yang baik. Apatah lagi kalau nama-nama yang mempunyai makna yang buruk. Ada di kalangan sahabat kita yang bernama Zani. Zani itu maksudnya apa? Zaniyatu wa zani, kan zina, ya, tukar kepada zaini, ya, perhiasanku. Itu nama-nama yang mungkin kadang-kadang salah ejaan. Mungkin orang dulu ada masalah tertinggal huruf I, kan, maka dia jadi lain. Banyak nama-nama yang seumpama itu yang boleh kita tukar, ya. Kalau nama kita tak ada makna, contohnya makna Melayu pun tak ada, makna Arab pun tak ada, dalam mana-mana bahasa memang tak ada makna, ya, maka kita biasakan orang memanggil kita dengan panggilan yang ada makna, ada makna yang baik. Apa salahnya? Kadang-kadang kan orang dulu ada dua nama, satu nama rasmi, satu nama manja, kan? Nama panggilan dia lain, nama rasmi dia lain, ya? Tak ada masalah. Bab yang seterusnya, bab tahrim tusammi bil malikil amlak atau bil malikil muluk, atau kama qala rahimahullah. Bab larangan haram menamakan seseorang dengan malikil amlak, raja para raja, atau malikil muluk, ketua para raja, ya, tak boleh dinamakan. Imam Muslim rahimahullah membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنأ اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك. زاد ابن أبي شيبة في روايته لا مالك إلا الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dalam bahasa Arab dinamakan sebagai kunyah. Kunyah ni maksudnya sesuatu yang dimulakan dengan ab ataupun kan? Ab ataupun kalau kita nama kita Muhammad, anak lelaki yang besar kita Ahmad, maka kita Abu Ahmad. Itu dinamakan sebagai kunyah. Isteri kita bernama Ummu Ahmad. Ummu Ahmad. Sufyan contohnya, anaknya yang besar nama Sufyan, maka dia adalah Abu Sufyan. Maknya Ummu Sufyan. Ini semua dinamakan sebagai kunyah. Boleh tak kita buat? Boleh, tak ada masalah. Malah kalau kita niatkan untuk mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia ada ganjarannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nama sebenarnya adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Walaupun ulama berbeza pandangan pada nama sebenar Abu Hurairah, ada lebih kurang 30 pandangan pada nama Abu Hurairah. Ada yang kata nama sebenarnya Abdullah, ada yang kata nama sebenarnya Abdurrahman, ada yang kata nama sebenarnya Ahmad, Muhammad. Itulah banyaknya pandangan ulama terhadap nama sebenar bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akhna asmin indallah, sesungguhnya nama yang paling buruk, nama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang lelaki yang dinamakan Malikil Amlak. Malikil Amlak, raja segala raja, raja segala kerajaan. Itulah dia. Dalam satu riwayat yang lain ditambah la malikin illallah azza wa jalla, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim rahimahullah membawa riwayat yang lain, katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ay ghasu rajulin 'ala Allah yawm al-qiyamah
wa akhbathuhu wa ayghazu alaihi rajulun wa ayghazuhu alaihi rajulun kana yusamma malikil amlak la malika illa Allah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang paling dimurkai oleh Allah pada hari kiamat, yang paling hina, yang paling Allah benci adalah lelaki yang dinamakan dengan Malikul Amlak. La Malik, tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang nama dia nama yang baik, tetapi gelaran dia mungkin dia digelar sebagai raja segala raja, juga tak boleh. Ini perkara-perkara yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja segala kerajaan, ya, masalahnya Malikil Amlak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu lagi bab sebelum kita berakhir. Bab istihbab tahnikil maulud inda wiladatihi wa hamluhu ila salih al-hanik wa jawaz tasmiyatihi yawm wiladatihi wa istihbab tasmiyah bi hamdillah wa Ibrahim wa sa'ir asma' al-anbiya alaihi wassalam, atau kama qala Imam an-Nawawi rahimahullah. Yaitu bab ini masih lagi dalam Kitabul Adab berkenaan dengan sunat tahnik bayi yang baru lahir dan dibawa kepada orang-orang yang saleh untuk ditahnikkan. Hadisnya Imam Muslim rahimahullah membawa hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala zahabtu bi Abdillah ibn Abi Talha al-Ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aba'atin yahnahu ba'iran lahu faqala hal ma'aka tamrun faqultu na'am فناولته تمرات فألقاهن في فلاكهن ثم فغر صبي فمجه في فجعل الصبي يتلمظ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر والسماء عبد الله، أو كما قال رضي الله عنه. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga banyak meriwayatkan hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang bernama emaknya bernama Ummu Sulaim. Mak Anas bin Malik, ketika mana Anas bin Malik masih kecil, emaknya Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata emaknya? Ya Rasulullah, ibni hada yakhdimuk. Wahai Rasulullah, anakku ini akan menjadi pembantu. Kata Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik. Maka jadilah Anas bin Malik sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan selama 10 tahun Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak wudu, dia ambilkan air. Nabi nak kas slipper, ada orang yang bawakan slipper Nabi. Ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kerjanya memegang siwak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, aku pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Abdullah ibni Abi Talha Al-Ansari setelah Abdullah ini dilahirkan. Abu Talha ini bapa tiri kepada Anas bin Malik. Abu Talha berkahwin dengan Ummu Sulaim, emak Anas. Maka lahirlah Abdullah. Abdullah ini ketika dia dilahirkan, Anas bin Malik membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada, diceritakan dalam kandang unta, sedang menyiapkan minuman untuk unta baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila dibawa Abdullah yang masih bayi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hal ma'aka tamrun, ada tak kamu bawa tamar, kurma? Kata Anas, na'am, ya. Fanawaltu tamarat, maka aku pun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa biji tamar. Fa'alqahunna fi, Nabi pun memasukkan tamar itu ke dalam mulut baginda sallallahu alaihi wasallam.
falakahunna, lantas Nabi pun mengonyak tamar itu. Nabi pun konyak tamar. Thumma fassabi, kemudian dikeluarkan tamar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah lembut, lantas dimasukkan ke dalam mulut bayi tersebut. Famajjahu fi, dan dimasukkan ke dalam mulutnya, dimasukkan ke dalam mulut bayi itu. Faja'ala sabiyyu yatalammazu, maka anak bayi itu pun menjilat-jilatnya, menghisapnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Hubul ansari at-tamr, golongan Ansar merupakan golongan yang sukakan buah tamar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassammahu Abdullah, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menamakan bayi itu dengan nama Abdullah. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas kepada kita sunnahnya apabila seseorang anak itu lahir, maka disunatkan untuk ditahnikkan. Kan kita semua faham maksud tahnik. Kalau tiada orang-orang saleh di sekeliling kita, maka disunatkan, kata Imam Nawawi, untuk membawa bayi tersebut kepada orang yang saleh. Boleh bawa, sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu membawa adik tirinya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama menyatakan bahawa sunatnya tamar ataupun yang sebangsa dengannya ataupun yang manis, ya, dan dimasukkan ke dalam mulut kanak-kanak itu supaya dia boleh merasakan kemanisannya dan juga mendapat keberkatan daripada keberkatan orang-orang yang saleh. Itulah perkara-perkara yang kita dapat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit yang dapat kita bincangkan. Moga-moga ia dapat dapat kita mengulang kembali apa yang telah kita ketahui, ataupun sedikit dapat menambah ilmu kita pada malam ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan orang ramai yang jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit yang mampu kita ambil pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana wa la ma'ana man yasma'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.